Kata pujangga Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Membawa maksud, jika kita bersatu dalam apa-apa juga pekerjaan, permuafakatan dan kehidupan, hidup kita akan teguh, iaitu teguh iman, teguh pegangan, teguh pendirian serta tidak mudah goyah walaupun dilanda dengan pelbagai ujian dan musibah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam nadi ilmu, amalan membaca. Saya Marina Muhammad, pelajar tingkatan 4 di SMK Ambrose Air Tawar Perak. Pada hari ini, saya akan mengulas mengenai buku pilihan saya yang bertajuk Bukan Orang-Orang yang mengandungi 267 buku surat. Buku ini adalah kategori novel fiksyen terbitan Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia pada 2015. Hadirin sekalian, sebelum mengkaji novel ini, saya ingin berkongsi sedikit informasi biodata pengkarya novel yang popular ini, iaitu Hafizah Isa Hanif. Beliau dilahirkan pada tahun 1975 dan berasal dari Cemor, Perak. Pembabitan beliau dalam penulisan bermula sejak berusia belasan tahun. Sehingga kini, beliau sudah menghasilkan 6 buah novel dan memenangi hadiah sastra berunsur Islam pada tahun 2005 dan 2011. Tentu anda tertanya-tanya mengapa buku Bukan Orang-Orang ini menjadi pilihan saya. Mari saya jelaskan dengan berkongsi sinopsis novel ini daripada pengetahuan saya. Perasaan saya bercampur bau. Emosi saya bagai air laut yang sentiasa beriak sepanjang pembacaan awal sehingga ke hujung muka surat. Saya larut dalam nostalgia watakmu. Saya merasai kekecewaan dan kekeliruan seseorang watak yang bernama Zara. Terlalu sadis menjadi seorang Zara. Dia seperti berada dalam limbo politik ciptaannya sendiri dan Ki yang membawa watak utama dalam projeksi dialog-dialog lawanan yang sentiasa diulang sebut oleh segelintir pihak. Seringkali dapat didengar keresahan, ketakutan dan kebencian yang timbul mengenai Melayu dan Islam di negara ini. Tapi manisnya, Ki dan Zara umpama Sudu dan Garfu, saling tak sama tapi sebenarnya saling memerlu. Saya amat tertarik dengan novel ini kerana syarat dengan mesej berkaitan usaha memahami budaya dan memahami agama untuk menguatkan persaudaraan. Tidakkah kita berkongsi darah yang sama merahnya dan rambut sama hitamnya? Pembaca yang budiman. Pada masa yang sama, novel ini menyorot suka duka perjalanan sebuah negara bernama Malaysia daripada sudut pandangan dua generasi yang berbeza yang dibawa oleh watak Ki, Zara dan Mu. Sayangnya, apabila menyentuh novel ini, kita melihat perbezaan ideologi yang dibawa oleh watak Ki dan Zara. Hal ini dikatakan demikian kerana Ki dan Zara ialah anak selepas merdeka. Mereka terperangkap dalam ideologi perkauman yang kemudiannya terlajak kepada isu agama. Watak utama iaitu Ki terlalu naif tentang kedamaian hingga watak ini suka mencetuskan perbalahan melalui tulisannya di dada akhbar. Ki lebih mengagungkan tulisan barat berbanding menghormati masyarakat di negara ini. Berbeza pula dengan watak yang bernama Mo, iaitu bapa kepada Ki. Mo lahir sebelum kemerdekaan dan Mo menjadi saksi bagaimana jerih perih perjuangan dahulu membangunkan Malaysia yang merdeka. Jelaslah, perbezaan ideologi dan latar belakang budaya antara Ki dan Zara membuatkan mereka terperangkap dalam kefahaman serta kepercayaan masing-masing. Mungkin kerana Ki dan Zara tidak jelas bahawa meraihkan kepelbagaian budaya dan ideologi adalah penting untuk hidup di negara unik ini. Namun, di akhir cerita, novel ini dapat dilihat watak Ki dan Zara dapat menemui titik penyelesaian kepada perbezaan pegangan dan kepercayaan masing-masing. Watak-watak ini mula menyedari bahawa perpaduan hanya boleh dibentuk jika setiap orang memahami konsep bersatu padu. Maka, tepatlah kata pujangga Melayu, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Kekuatan sesebuah kerajaan kerana pemimpin atau orang besarnya dan rakyatnya yang bersatu padu. Begitu juga peribahasa, minyak dengan air bolehkah bercampur?
yang bermaksud masyarakat tidak akan bersatu kerana bermusuh. Pembaca yang mulia, dari perspektif yang lain, salah satu keistimewaan yang terdapat dalam novel ini ialah kekayaan gaya bahasa. Antaranya dialog. Contohnya, dialog yang sangat menarik dan terkesan di hati saya sebagai pembaca terdapat di dalam muka surat 131. Kita sudah lama menjadi bidak, bergerak atas papan catur untuk kepentingan orang lain. Mengapa kita tidak bersatu, saling mempercayai dan saling cinta setulusnya kepada tanah ini yang menaungi kita saat ini mungkin hingga akhir nanti? Konklusinya, saranan saya kepada para pendengar ialah kita mestilah hidup berbilang bangsa dan saling mengenali budaya masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.